Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi kita masuk untuk chapter 2.1 2.2 Supplementary Restraint System ataupun SRS. Jadi asalnya ada yang dah tahu apa tu SRS, ada yang tak tahu. Okay, SRS ni Supplementary Restraint System, dia lebih berkaitan dengan sistem keselamatan di dalam kenderaan, ataupun dia panggil apa, sistem pertahanan tambahan. Okey, contohnya airbag. Paling senang airbag lah. Okey, jadi selalunya SRS ni adalah untuk nak membantu kita jika berlakunya collision lah, ataupun pelanggaran, sama ada frontal collision ataupun side collision. Okey, jadi Supplementary Restraint System ni selalu dikenal pasti sebagai SRS. Dia ada dua jenis restraint system, iaitu Active Restraint System. Okay. Active Restraint System ni sistem yang sentiasa berfungsi, iaitu sebelum pelanggaran. Sebagai contoh macam ABS, okay, Anti-Lock Braking System, EBD, Electronic Braking Distribution, Traction Control, ESP. Ini semua adalah jenis aktif. Dia berfungsi sebelum pelanggaran. Okay. Satu lagi adalah Passive Restraint System, iaitu sistem yang berfungsi semasa berlaku pelanggaran. Okay. Sebagai contoh SRS airbag dan juga seat belt. Okay, tali pinggang keselamatan. Jadi yang ini yang akan orang kata berfungsi semasa pelanggaran. Ini jenis pasif. Okey, jadi ada dua jenis RS, apa nama tu, restraint system, aktif dan juga pasif. Okey, ini sebagai contoh active restraint system. Okey, first sekali adalah seat belt. Jadi semua orang tahu apa fungsi seat belt. Masuk kereta je kena pakai seat belt. Okey, jumpa polis pun kena pakai seat belt. Okey, jadi semua dah tahu apa itu fungsi seat belt. Okey, most vehicle have two active seat belt. Selalunya ada, selalu yang depan lah kan, tapi sekarang regulation dia suruh semua bahagian kenderaan, bahagian kerusi mesti ada seat belt. Okey, jadi setiap seat belt dia ada seat belt retractor. Retractor ni adalah pada bahagian di dalam pintu, okey, pada bahagian B pillar. Okey, bahagian pillar ni dia ada retractor. Retractor tu adalah untuk nak tarik kita punya seat belt. Okey, bila kita tarik seat belt, kita pasang, kita buckle dekat dia punya ni kan, tempat seat belt tu. Okey, dia akan automatik tarik balik ke dalam. Dia akan melekat kat badan kan. Okey, itu dipanggil retractor. Retractor dia ada pada bahagian dalam B pillar. Okey, the retractor may also work as pretensioner, limiting the forward movement of the occupant body. Jadi retractor ni berfungsi sebagai alat untuk menegang ataupun menahan seat belt tu daripada terus ke hadapan jika berlaku sentakan. Okey, sebagai contoh, kalau awak brake mengejut, okey, seat belt tu dia tak boleh nak ke depan. Dia akan lock. Okey, dia akan tension. Jadi di dalam retractor ni dia ada initial lock. Okey, initial lock. Jadi sebab itulah bila awak tarik seat belt tiba-tiba, dia akan lock. Sebagai contoh, awak tak pakai seat belt kan, tengah-tengah drive, tiba-tiba nampak polis, ada roadblock, kelang kabut, awak tarik kan, tersangkut. Tak boleh nak tarik. Sebab apa? Sebab tarik secara mengejut. Ataupun awak tengah brake, bila tengah brake awak tarik dengan mengejut, memang tak akan keluar. Seat belt tu dia akan lock.
Okey, ini contoh retractor. Okey, ini adalah pada bahagian di dalam B pillar. Okey, bahagian dalam kereta tu, tepi pintu. Okey, dibentuk macam ni. Ini pun sama juga. Ini adalah retractor. Okay, dia ada sistem ratchet. Inilah yang dia punya inertial lock tu. Bila dalam keadaan biasa, dia macam ni. Bila ada sudden move ataupun break, okay, dia akan tenang ke depan, dia akan lock. Okay, sistem ratchet ni dia akan lock. Jadi, okay, selain daripada retractor, dekat seatbelt juga ada pre-tensioner. Okay, pre-tensioner. Pre-tensioner ni fungsi dia adalah untuk nak tarik pemandu ataupun penumpang, okay, ataupun occupant, nak tarik melekat pada kerusi. Okay, supaya apa? Supaya badan kita bersedia untuk menerima impact dan airbag terkeluar. Okay, fungsi dia adalah dia nak tarik seatbelt ni supaya tegang dan occupant akan melekat ke kerusi. Jadi dia tak jika pemandu tu dia suka duduk kat depan kan, kepala dia dekat dengan steering ni, jika berlaku pelanggaran, kepala akan kena steering. Jadi bila ada pre-tensioner ni, dia akan tarik badan occupant ni akan tersandar ke kerusi. Jika berlaku pelanggaran, airbag akan keluar, jadi dia akan mengurangkan impact pada occupant. Okay. Pre-tensioner juga ada berbagai-bagai jenis. Ada electric pre-tensioner, ada mechanical pre-tensioner dan juga ada pyrotechnic pre-tensioner. Okay. Pyrotechnic ni dia menggunakan sistem letupan. Okay. Elektrik menggunakan motor, mechanical macam biasalah, dia gunakan sistem mechanical biasa. Okay. When the pressure between the passenger's chest and the seatbelt is at a particular point, the pressure on the seatbelt is relaxed to prevent injury. Okay. Pre-tensioner ni bila dia berfungsi, dia akan tarik. Okay, ni buckle lah. Pada bahagian kita nak pasang seatbelt tu, buckle ni dia akan tendang ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Okay. Jadi seatbelt ni dia akan menegang. Jadi occupant akan standar rapat dengan kerusi. Okay. Bila dah standar tu, airbag dah keluar, lepas tu dia akan release. Okay. Jadi pre-tensioner ni, jika dah meletup sekali, digunakan sekali, dia mesti diganti baru. Okay, mesti diganti baru. Tak boleh dipakai semula. Dan juga tak boleh suka-suka hati jam wire. Nak pergi test dekat dia punya kabel ke apa kan? Tak boleh. Okay, sebab dia akan risiko, akan mengakibatkan sama ada benda ni meletup ataupun benda ni tak berfungsi bila kita perlukan dia nanti. Okay, ini sebagai contoh pre-tensioner yang ada pada bahagian retractor. Pada bahagian retractor yang kat dalam, dia pun ada juga pre-tensioner. Okay. Yang ni pun sama juga, bila berlakunya pelanggaran, dia akan gulungkan kita punya seatbelt ni. Gulungkan dengan cepat supaya occupant rapat ke kerusi. Okay, ini jenis pyrotechnic, jenis buckle. Okay, buckle ini dia melalui tali. Di belakang dia tu, di bahagian hitam ni, dalam tube ni, dia ada bahan letupan. Okay. Bila berlaku pelanggaran, bahan letupan ni akan meletup. Dia akan tarik kita punya buckle ni turun ke bawah. Okay, dengan cepat. Okay, jadi bila yang ni tarik, seatbelt kita akan tegang. Okay, seatbelt kita akan tegang, dia akan tarik kita ke kerusi. Okay. Seterusnya juga adalah airbag. Okay, tadi cerita pasal seatbelt lah. Seatbelt retractor dan juga pre-tensioner. Jadi yang penting adalah airbag. Jadi seatbelt jika tak pakai, okay, memang akan berlakunya injury yang teruk.
Jadi untuk mengurangkan tu, dia akan tambahkan lagi airbag. Jadi airbag ni dia adalah jenis passive restraint system, okey, untuk nak absorb ataupun untuk nak cushion, okey, driver ataupun passenger ataupun occupant jika berlakunya pelanggaran. Dia juga dikenal pasti sebagai SRS, SIR, okay, Supplemental Inflatable Restraint, benda yang sama lah. Supplemental Air Restraint, SAR pun sama juga. Okay, nama lain-lain, benda yang sama. Force required to deploy the typical airbag is equal to the force of a vehicle hitting a wall at over 16 km/h. Jadi, airbag akan deploy ataupun akan keluar jika kenderaan awak melanggar dinding pada kelajuan 16 km sejam. Itu yang selalu standard lah. Okay. Airbag, okay, beg udara ni dia adalah jenis nylon. Jenis nylon balloon. Okay, balon nylon. Okay. Airbag ni dia sebenarnya didesain ataupun direka untuk digunakan bersama-sama dengan seat belt. Bukan untuk bergantikan seat belt. Dia mesti digunakan bersama-sama. Okay. Kalau tak pakai seat belt, injury tu tetap ada. Okay. Ini sebagai contoh gambar. Bila berlakunya pelanggaran, seat belt dia akan tegang, dia akan tarik occupant ke belakang, airbag akan terbuka dan muka occupant akan kena pada bahagian airbag. Jadi akan mengurangkan kecederaan. Okey. Ini adalah contoh sensor yang ada pada kenderaan. Forward sensor satu pada bahagian hadapan, pada bahagian dalam bumper, dan satu lagi passenger compartment sensor. Jadi untuk nak mengoperasikan airbag kita, dia memerlukan sama ada dua-dua sensor ni bergerak ataupun berfungsi, ataupun trigger, sama ada dua-dua ataupun salah satu. Jika salah satu trigger pun, dia akan keluarkan airbag. Okay, dalam kenderaan sekarang ni dah banyak kenderaan dia dah tambah bilangan airbag. Sebagai contoh, side airbag pada bahagian tepi and side curtain airbag, okay, pada bahagian tingkap ni. Dia panggil side curtain airbag. Ini bahagian side airbag. Okay. Okay, secara umumnya airbag ni dia akan keluar dalam tempoh yang sangat cepat, tak sampai 1 saat. Okay, dan dia akan stay lebih kurang 5 saat. Stay gelembung dia tu. Dia akan stay selama 5 saat. Okay, supaya apa? Supaya jika berlakunya impact yang kedua atau ketiga, dia masih lagi dapat absorb. Okay. Jadi ini adalah contoh keadaan di dalam kenderaan yang mana dia ada side curtain ataupun side airbag. Okay, ini pada bahagian driver airbag dan juga passenger side airbag yang ada di dalam dashboard. Okay, jadi inilah yang ada di dalam side curtain tu. Dia ada pada bahagian C pillar pada bahagian belakang, ataupun B pillar pada bahagian tengah, dan A pillar pada bahagian hadapan. Okay, ini contoh. Ini pada bahagian passenger, driver dan side curtain. Okay, ini pun bahagian side impact. Okay. Tapi dia ni dia keluar pada bahagian A pillar. Ini pada bahagian pintu, door panel. Ini keluar pada bahagian kerusi. Okay. Sama juga fungsi dia. Ini side curtain. Okay, ini pada bahagian depan. Okay, pada bahagian hadapan, iaitu untuk pedestrian ataupun pejalan kaki ataupun penunggang basikal, motosikal. Jika berlakunya pelanggaran, dia tak akan direct kepada cermin kenderaan. Dia akan absorb. Okay. Ini pun sama untuk pada bahagian depan. Ini sama juga untuk pedestrian protection. Okay. Ini pun sama. Jika ada berlakunya pelanggaran terhadap basikal ke motosikal ke, dia akan absorb impact tu pada bahagian hadapan. Jadi orang-orang yang di luar tu taklah direct kena pada bahagian cermin ataupun pada bahagian
hadapan kenderaan. Okey, mengurangkan pada nama tu injury lah, mengurangkan. Okay, ini airbag yang limited edition. Okey, ada juga ini airbag untuk fashion. Okey, motosikal pun ada juga airbag yang keluar. Ini airbag ni mungkin dia keluar daripada baju ataupun helmet. Saya rasa yang ni yang baju. Ini tak payah cerita. Okey, jadi operasi untuk airbag dia ada beberapa part yang penting dalam sistem airbag, iaitu sensor. Ada beberapa sensor. Airbag inflator modul, iaitu modul yang akan mengeluarkan airbag tu. Okay. Clock spring, wire coil and steering column. Pada bahagian steering dia ada clock spring. Okay. Control modul, ECU yang akan control untuk airbag system, dan wiring and connectors. Okay, wire-wire dan juga connector. Okay, jadi ini adalah punya diagram. Okay, basic diagram untuk airbag system. Ignition switch pada bahagian kunci ignition switch kita on. Dia ada satu sensor, iaitu saving ataupun arming sensor. Bila kita switch on, jadi arming sensor ni dia akan standby. Okay, standby. Jika ada crash sensor pada bahagian bawah ni, crash sensor ni sama ada pada bahagian hadapan dan juga bahagian dalam kenderaan. Jika ada salah satu ataupun dua-dua crash sensor ni trigger, okay, berlaku pelanggaran, trigger, airbag dia akan meletup. Okay, crash sensor ni dia akan bagi signal kepada inflator akan meletup dan airbag akan keluar. Okay. Jadi di dalam kereta kita, bila kita on saja ignition switch, jadi arming sensor dia dalam keadaan on, dia akan standby. Okay, dia akan standby. Jika berlaku pelanggaran, okay, sensor yang pada bahagian hadapan, sama ada forward sensor ataupun passenger compartment sensor, jika salah satu ataupun dua-duanya trigger, okay, dia akan sambung. Jadi automatic inflator modul ni, okay, inflator modul dia akan trigger, dia akan meletup. Okay. Jadi ini pun sama apa yang saya terang tadi. Jadi secara summary-nya, bila kita on ignition switch, okay, dia kena dua sensor trigger, iaitu arming sensor dan juga impact sensor. Mesti dua-dua trigger baru airbag akan meletup, airbag akan terbuka. Okay. Jadi airbag ni dia akan dia akan kembang, okay, selama 0.1 second. Dia akan terbuka. Daripada pelanggaran 0 milisecond sehingga dia terbuka adalah 0.1 second ataupun 100 milisecond. Mana kata 1/10 saat. Sangat laju. Sangat laju. Dalam tak sampai 1 saat dia akan terbuka. Okay, airbag tu. Dan airbag akan stay selama 5 saat. Dan 0.25 second dia akan start deflect. Dia akan start kempis balik. Okay. All airbag sensors are rigidly mounted to the vehicle and must be mounted with the arrow pointing towards the front. Okay, sensor-sensor untuk airbag untuk SRS system dia ada anak panah. Jadi dia ada dimountkan ke dalam kereta dengan anak panah menuju ke hadapan. Okay, dia tak boleh terbalik. Kalau terbalik, kalau ada kita buat modification pada kereta kita nampak benda tu, kita ubah. Okay. Yang tu bahaya. Bila berlaku pelanggaran, mungkin dia tak akan trigger. Okay. Dan untuk pengetahuan awak, kebanyakannya benda yang berkaitan dengan SRS system, airbag dan sebagainya,
wire dan juga sensor-sensor dia tu adalah berwarna kuning. Okey, kalau ada wire warna kuning, konektor warna kuning, itu jangan kacau. Sebab dia adalah untuk SRS, untuk sistem airbag. Okey. Jadi untuk SRS sistem, sensor-sensor dia ada banyak jenis. Salah satu adalah jenis roller type. Okey, jenis roller yang mana di dalam dia ada bentuk gegelung macam ni, dan di tengah dia ada ball. Okey, ada bola ataupun ada weight. Okey, bila dalam keadaan ada impact, okey, ball ni dia akan roll, dia akan berguling-guling-guling sampai ke hadapan sehingga plate ni menyentuh pada bahagian lagi satu. Jadi dia akan trigger lah. Kalau ada arus ni, dia akan bersambung, dia akan pergi ke ground. Jadi dia akan trigger kita punya airbag. Okey, ini contoh ini keterangan dia. Okay, yang kedua adalah jenis mass type ataupun jenis GSIM. Yang ini dia ada ball bearing di tengah-tengah. Okey, ini adalah magnet. Bila dalam keadaan biasa, magnet ni akan tarik ball ni. Okey, ball ni akan sasa duduk di sebelah kanan. Bila ada impact, okey, sebagai contoh impact daripada depan ni, ball bearing ni dia akan terlepas, dia akan pergi ke depan. Okey, dia akan pergi ke depan dan akan bersambung pada terminal ni. Jadi dia akan mengakibatkan trigger. Okey, ini jenis mass type. Ini pula sama juga jenis mass. Okey, jadi awak pasang dia punya tudung dia tu, dia ada anak panah. Jadi anak panah ni mesti sentiasa ke hadapan kenderaan. Okey, kalau terbalik, benda ni tak trigger nanti. Okey, yang ketiga jenis accelerometer. Okey, yang ni jenis macam ada satu dawai dan atas dia ada weight. Okey, bila dalam keadaan biasa dia berdiri macam ni lah. Bila dalam keadaan kena impact, benda ni dia akan melengkung. Okey, dia akan melengkung macam ni. Okey, dia ada dua terminal ni. Jika bawah ni, okey, dia akan pergi mana salah satu. Okey, kalau pergi ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan, jika dia kena pada bahagian dinding ni, dia akan trigger. Okey, yang keempat jenis seat position sensor. Yang ni ada pada bahagian railing seat. Okey, seat kereta tu pada bahagian railing. Okey, sensor ni dia letak pada bahagian railing tu. Jika ada hentaman ataupun ada collision, seat kenderaan ni dia akan terlari ke depan. Okey, dia akan auto adjust. Jadi bila ada impact yang kuat, okey, ada pergerakan yang secara tiba-tiba, jadi seat position sensor ni dia akan detect lah. Okey, dia akan detect. Yang ni dia menggunakan sistem sama macam Hall effect. Dia Hall effect yang awak belajar sebelum ni kan. Okey, dia menggunakan sistem yang ada magnet. Okey, magnetic field. Okey, yang seterusnya adalah jenis seat belt buckle switch. Yang ni kereta Myvi pakai. Dia pada bahagian seat belt buckle. Okey, jika tak pakai seat belt, itu yang masalah tu. Airbag tak akan keluar. Okey, selalunya dia akan tulis dekat pada bahagian atas cermin tu, dia tulis airbag akan berfungsi jika pakai tali pinggang keleda. Dia tulis kat situ. Jadi kena pakai. Okey, jika ada berlakunya pelanggaran, seat belt akan tertarik dengan kuat. Bila tertarik dengan kuat, okey, buckle ni dia akan detect lah, dia akan detect ada pelanggaran. Okey, benda ni akan trigger dan airbag akan keluar. Jadi untuk pengetahuan awak, wiring di dalam kenderaan untuk sistem airbag, okey, untuk sistem SRS kebanyakannya adalah color kuning. Sebagai contoh ni, okey, dia punya soket dia, okey, dia punya connector,
wire harness dia tu, okey, semuanya color kuning. Itu menunjukkan yang dia adalah sistem airbag. Jadi kita tak boleh suka-suka hati pergi jam ke ataupun pergi potong ke. Itu yang akan menyebabkan benda ni tak berfungsi. Okey. Jadi untuk pada bahagian steering column dia ada clock spring. Okey, ini namanya clock spring ya, yang color kuning ni. Okay, clock spring ni dia akan sambungkan kita punya sistem wiring ke kita punya airbag. Okey, airbag modul. Dan clock spring ni juga dia akan sambungkan wiring kita ke horn dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah inflator modul yang ada pada kita punya steering. Jadi kita punya airbag ni dia akan keluarkan nitrogen gas. Bila dia meletup, dia akan keluarkan nitrogen gas. Gas tu dia akan memenuhi kita punya ruang airbag. Okey, di dalam igniter modul ni, dalam kita punya airbag modul dia ada igniter. Igniter ni adalah peledak. Okey, dia adalah peledak macam dengan bom lah sebenarnya. Macam periuk api apa tu. Bila adanya arus masuk ke dalam igniter ni dia akan keluarkan spark. Okey. Dan ada bahagian tepi ni, propellant pellets ni, benda ni lah yang akan meletup, dia akan mengeluarkan gas. Okey, dia akan mengeluarkan gas nitrogen keluar ke tepi dan akan mengakibatkan apa nama tu, balon airbag kita tu terbuka. Okey, ini sebagai contoh. Okey, igniter pada bahagian tengah. Okey, gas penetrant pellet, inilah yang akan membuatkan berlakunya keluar gas tu. Okey, pellet ni, gas penetrant pellet. Okey, yang ini yang akan, ruang-ruang ni lah yang akan keluarkan gas ke bahagian kita punya airbag. Okey, ini saya tak nak cerita. Okey, jangan okey, ini perkara yang dilarang jika awak tengah bawa kereta. Janganlah suka-suka hati letak kaki dekat bahagian dashboard ni. Ini selalu bawa kereta awet dekat sebelah, kaki nak atas dashboard. Itu bahaya tu. Jika berlaku collision, okey, airbag tendang, habis kaki ke belakang nanti. Okey. Tangan pun kalau boleh bawa, biarlah tangan kita tu menghala ke tepi, jangan bersilang macam ni. Jika berlaku pelanggaran, airbag terkeluar, ini tangan ni akan tumbuk muka awak sendiri. Okey. Jangan juga pergi suka-suka hati potong-potong wire yang color kuning, yang ada konektor color kuning semua tu, pergi jam ke, pergi buat apa nama tu, wiring baru ke. Okey, jangan suka-suka hati ya. Okey, ini dia pergi jam ke apa. Okey, itu saja untuk bahagian SRS airbag.